Induksi bab. Tindakan ombak telah menyebabkan perubahan bentuk muka bumi pinggir pantai. Bentuk muka bumi ini mempunyai kepentingan yang tersendiri dan perlu dikekalkan. Justeru, langkah yang sewajarnya perlu diambil bagi memelihara dan melindungi kawasan pinggir pantai untuk generasi masa kini dan generasi akan datang. Setelah mempelajari bab ini, murid dapat mengenal pasti ombak pembina dan ombak pembinasa, menghuraikan tindakan ombak melalui hakisan, pengangkutan dan pemendapan. Jadi hari ini kita sambung lagi pelajaran kita bab 10. Saya akan menerangkan kepada kamu berkenaan dengan tajuk tindakan ombak di pinggir pantai. Okey, so seperti yang telah diberitahu oleh suara tadi tu, okey, kita akan belajar tentang jenis-jenis ombak dahulu. Hari ini kita akan berkenalan dengan jenis-jenis ombak. Okey. Jenis-jenis ombak. Ombak terbahagi kepada dua, iaitu ombak pembina dan juga ombak pembinasa. Ya, dia ada ombak yang membina, ada ombak yang membinasa. Okey, ombak pembina mengangkut dan memendapkan bahan muatan di pinggir pantai. Ya, ombak membina diangkut bahan daripada laut, ya, dia akan bawa dan mendapkan bahan tersebut di pinggir pantai. Manakala ombak pembinasa pula, ya, bertindak menghakis dan memusnahkan pantai yang dibina oleh ombak pembina. Okey, ombak pembina ambil bahan dari bahan dan dimendapkan di pinggir pantai, manakala ombak pembinasa dia memusnahkan ataupun membinasakan binaan yang telah dibina oleh ombak pembina. So kita akan lihat apakah ciri-cirinya bagi kedua-dua ombak ini. Okey, yang pertama ialah ombak pembina mempunyai damparan ombak yang kuat tetapi basuhan balik yang lemah. Okey, maknanya ombak ni dia mempunyai daya hamparan. Daya damparan ni dia punya ombak tu dia tu. Ya, dia macam mana cikgu nak cakap? Dia bila mengombak tu dia tekan pada pinggir pantai tu, daya damparan yang kuat tetapi daya basuhan balik yang lemah. Maknanya dia dampar kemudian dia balik semula mempunyai daya basuhan yang lemah. Ya. Okey, selang kejadian 8 hingga 10 saat dan kadar kekerapan 6 hingga 10 kali seminit. Okey, kekerapan ombak itu berlaku. Memendapkan bahan yang dibawa ke pantai, wujud ketika laut tenang dengan tiupan angin lazim yang lemah. Okey, dianya wujud ketika waktu laut tenang dengan tiupan angin yang lemah. Okey, ini ialah ombak pembina. Yang kedua, kita lihat pula ombak pemusnah. Okey, merupakan damparan ombak yang perlahan tetapi basuhan balik yang kuat. Ya, maknanya dia dampar tu slow tapi daya basuhan tu, daya dia tarik semula tu agak kuat. Okey, selang kejadian 4 hingga 5 saat dan kadar kekerapan 12 hingga 15 kali seminit. Jadi kita boleh tengok di sini ya perbandingan dia. Kalau yang tadi selang kejadian dia 8 hingga 10 saat, yang ini selang kejadian dia 4 hingga 5 saat. Ini bermakna ombak pemusnah ni kekerapan dia berlaku lebih cepat ya daripada ombak pembina. Okey, kekerapan dan selang kejadian dan kadar kekerapan dia 12 hingga 15 kali seminit. Yang ini kadar kekerapan dia 6 hingga 10 kali seminit ya. Okey, ombak pembinasa ni dia lebih banyak menghakis daripada memendapkan. Kalau kita tengok tadi ombak pembina dia lebih banyak memendapkan dia lagi banyak memendapkan bahan. Ombak pembina, manakala kalau ombak pembinasa ni dia lebih banyak menghakis daripada memendapkan. Jadi ini antara dia punya ciri lah. So saya guna kamu faham apa yang dimasukkan dengan ombak pembina dan apa yang dimasukkan dengan ombak pembinasa. Okey, so kita lihat pula. Okey, tindakan ombak melalui proses hakisan, pengangkutan dan juga pemendapan. So kita akan lihat macam mana ombak ni bertindak melalui proses hakisan, pengangkutan dan pemendapan. Kalau kamu ingat balik sebelum ni dalam tajuk sungai pun dia menceritakan tentang proses yang sama, iaitu proses hakisan, pengangkutan dan pemendapan.
ya, dan kali ini kita lihat untuk konteks laut pula, ya. Pinggir pantai pula, okay? Apa proses yang berlaku. Okey, hakisan ombak ialah proses melarut atau mengorek dan mengeluarkan batuan dari tempat asalnya. Ombak menghakis dengan beberapa cara, iaitu ombak menghakis, mengeluarkan batuan daripada tempat asalnya. Okey, yang pertama ialah tindakan hydraul. Ingat, kalau bawa sungai pun, hakisan pun ada tindakan hydraul. So dia punya konsep tu sama saja. Okey. Tindakan hydraul ialah kuasa air laut tanpa melibatkan bahan muatan yang dibawa oleh ombak. Okay? Sebab tu dikenamakan di sini hydraul. Hydraul ni hydro lah. Hydro tu air. Maknanya tindakan air itu sendiri tanpa melibatkan muatan yang ada yang dibawa oleh ombak. Okay? So air ombak tu sendiri, ombak menghempas pantai, lalu air laut memasuki rekahan batuan di kaki cenderam. Udara yang terdapat di dalam rekahan akan termampat dan memberi tekanan yang kuat menyebabkan rekahan menjadi besar. Proses yang berulang-ulang ini menyebabkan rekahan di kaki cenderam semakin luas dan dalam lalu runtuh. Ini tindakan hydraul. Sama saja lebih kurang ceritanya macam yang sungai. Tindakan sungai itu, hydraul sungai. Okay? Jadi yang ini sama juga, yang mana pinggir pantai ada batuan. Pada batuan ada rekahan. Ombak datang, air ombak tu masuk ke dalam rekahan dan memampatkan udara yang terdapat di dalam pecahan batuan tersebut. Udara yang mampat memberikan tekanan dan menyebabkan berlaku pemecahan pada batuan tersebut. Proses hakisan. Okey, seterusnya tindakan kikisan dan lelasan. Okey, ini cara ombak menghakis melalui tindakan kikisan dan lelasan. Hakisan ombak melalui tindakan kikisan melibatkan bahan muatan yang dibawa oleh ombak di kaki cenderam yang menghadap ombak. Bahan muatan ombak seperti kerikil, batu lada, batu pasir dan serpihan batuan akan bertindak sebagai alat penghakis ketika bergesil hingga menghakis kaki cenderam. Okey, di kawasan pinggir pantai yang mempunyai cerun ataupun cenderam, pinggir pantai yang ada cenderam, ombak yang datang membawa bahan-bahan seperti batu kerikil, batu lada, batu pasir. Bahan-bahan itu melanggar dinding cenderam diakibatkan oleh tindakan ombak tadi, langgar dinding cenderam dan bahan-bahan yang dibawa itu telah menghakis dinding cenderam dan menyebabkan berlakunya hakisan. So hakisan ini kita namakan sebagai proses kikisan dan lelasan. Siapa yang kikis? Yang kikis ialah bahan tadilah, batu kerikil. Apa yang dikikis? Yang dikikis ialah cenderam. Okay, boleh nampak tak beza dia? Hydraul dengan lelasan. Okay, dah ada beza kan? Okay. Yang ketiga, tindakan lagaan. Tindakan lagaan ialah proses hakisan yang melibatkan perubahan saiz dan bentuk bahan-bahan muatan ombak yang berlaga sesama sendiri dan berlaga dengan batuan di tebing pantai sehingga pecah. Sebagai contoh, batu tongkol bertukar menjadi serpihan batuan yang lebih kecil. Okey, ini tindakan lagaan ombak sambil dia menghempas pantai. Di dalam air ombak tersebut terdapat batu-batuan. So batu-batuan yang bergerak bersama ombak ini berlaga di antara satu sama lain sehingga pecah. Okey, ini kita namakan sebagai proses lagaan. Okey, sama ada dia berlaga dengan batuan yang dibawa ataupun batuan di tepi-tepi pantai kan. Bila dia hempas tu batuan tu berlaga, proses lagaan yang akan menyebabkan dia pecah. Okey, seterusnya tindakan larutan. Tindakan air laut menyebabkan mineral batuan larut dan akan mengubah komposisi mineral batuan. Sebagai contoh, batuan mudah larut dan menyerap air seperti kalsium karbonat dalam batu kapur dan dolomit. Okey, ini yang mana batu yang mempunyai mineral bertindak balas dengan air laut. Menyebabkan berlaku perubahan kimia pada batuan. Batuan tu akan larut. Contohnya seperti bahan kalsium karbonat yang boleh bertindak balas dengan air laut dan dia yang terdapat dalam batu kapur. Menyebabkan dia boleh terhakis. Okey. Ini ialah proses tindakan hakisan bagi kawasan pinggir pantai. Okey, seterusnya. So tadi hakisan, sekarang kita nak lihat pula pengangkutan. Pengangkutan ialah proses mengangkut atau membawa bahan-bahan yang terhakis di pinggir pantai.
bahan yang berbeza diangkut dengan cara yang berbeza oleh ombak. Berikut adalah cara pengangkutan ombak, iaitu okey, so kita lihat macam mana cara pengangkutan ombak pula ya, macam mana ombak mengangkut. Yang pertama, hanyutan pesisir pantai. Okey, pengangkutan bahan-bahan pantai juga dilakukan oleh arus pesisir pantai. Arus pesisir pantai terjadi apabila damparan ombak yang membawa bahan muatan dalam keadaan sudut serong manakala basuhan balik atau larutan ombak manakala basuhan balik atau larutan ombak berkeadaan sudut tepat dengan garisan pantai. Keadaan ini menghasilkan pergerakan pantai secara zigzag. Okey, ini kita namakan dia sebagai hanyutan pesisir pantai. Yang mana ombak yang membawa bahan muatan dalam keadaan sudut serong. Okey, ini pergerakan ombak ni kalau kita nampak di sini, ombak tu menghempas ombak yang membawa bahan, dia menghempas dalam sudut serong, kemudian dia membuat basuhan balik. Dia membuat basuhan balik dalam keadaan sudut tegak. Ini kita namakan dia sebagai hanyutan pesisir pantai. Okey, keadaan ini menghasilkan pergerakan pantai secara zigzag. Sebab tu kalau kita boleh nampak kadang pesisir pantai tu kita boleh nampak pinggir dia, pasir dia seolah-olah berbentuk zigzag berbentuk zigzag. Sebab apa? Sebab daya ombak tersebut telah menghamparkan bahan hakisan ini secara serong dan membuat basuhan balik, berlaku proses basuhan balik ataupun hakisan secara tegak. So itu namanya ialah proses pengangkutan hanyutan pesisir pantai. Okey. Okey, yang kedua ialah proses golekan. Golekan merupakan satu proses menyeret beban tersebut sedikit demi sedikit oleh arus ombak. Bebanan yang lebih besar, berat dan tumpat seperti batu tongkol, batu lada dan pasir kasar akan diangkut secara golekan atau seretan. Jadi pengangkutan pengangkutan laut ni, pesisir pantai ni, pengangkutan pantai, dia juga berlaku secara golekan. Apabila batuannya tu terlalu besar ataupun terlalu berat, so ombak tu akan melakukan proses basuhan balik dan batu itu akan digolekkan secara perlahan sekiranya dia dalam bentuk yang lebih besar dan lebih berat. Jadi kita namakan dia sebagai proses golekan. Okey, seterusnya ialah apungan. Bahan apungan terdiri daripada bebanan yang ringan seperti bahan terhakis dan halus iaitu lumpur dan kelodak. Bahan yang mempunyai daya apungan seperti daun-daun atau batang-batang kayu yang ringan. Okey, ini tindakan secara apungan hakisan pengangkutan bagi bahan-bahan yang ringan boleh dibawa secara apungan. Okey, seterusnya lompatan. Batuan yang sederhana besar diangkut secara lompatan, contoh batu kerikil dan serpihan batuan. Okey, so dia sebenarnya ada beza seret dengan lompat. Kalau seret, batu tu besar dia seret, ombak tu seret. Tapi kalau lompatan ni, batu tu sederhana, dia arus ombak berlaku dan batu tu melompat. Bergolek, proses lompatan. Okey, yang seterusnya kita lihat pula tindakan ombak melalui proses pemendapan. Okay, jadi jenis ombak, kita ada ombak pembina memainkan peranan penting dalam proses memendapkan beban ombak di pinggir pantai. Okay, pemendapan ombak biasanya berlaku di pinggir pantai yang terlindung kerana laju ombak yang kurang serta angin yang bertiup perlahan. Okay, proses pemendapan ni dia berlaku diakibatkan oleh tindakan ombak pembina. Yang mana kita tahu ombak pembina ni biasanya diwujud di kawasan-kawasan yang terlindung, yang mana kurang tiupan angin dan pergerakan air tu agak perlahan, so dia boleh bawa sedimen dan mengendapkan di kawasan pinggir pantai. Okey, itu pertama dipengaruhi oleh jenis ombak. Yang kedua, pemendapan juga dipengaruhi oleh beban sedimen. Beban ombak yang dimendapkan datangnya dari sungai. Bahan-bahan yang dihasilkan oleh hakisan dan proses luluh hawa oleh hakisan dan proses luluh hawa di kawasan pinggir pantai.
Okey, beban sedimen ni ialah bermaksud bahan ya yang terdapat di dalam ombak tersebut. Okey, so beban ombak ini datangnya daripada sungai, daripada bahan-bahan yang dihasilkan oleh hakisan dan proses luluh hawa di kawasan pinggir pantai. Ya. So bahan daripada sungai dan juga bahan hakisan inilah yang akan dimendapkan. Okay? Nah, ini kita namakan dia sebagai beban sedimen. Ya, sedimen ini ialah bahan-bahan tadi itulah batu-batu yang terhakis, sedimen-sedimen ataupun partikel tanah. Okay? Okay, seterusnya keadaan garis pesisir. Keadaan garis pesisir. Laju ombak akan berkurang di pinggir pantai yang landai dan terlindung serta semasa angin bertiup perlahan. Okey, nah, dia nampaklah kaitan dia dengan garisan pesisir ni. Keadaan ini menyebabkan bahan-bahan yang lebih halus dimendapkan di bahagian pesisir pantai. Okey. Proses pemendapan berlaku di pesisir pantai kerana ombak itu yang bergerak secara perlahan di kawasan yang terlindung dan juga kawasan yang mempunyai tiupan angin yang perlahan. So ombak tu bila dia slow, ombak tu bawa sedimen dan dia akan mendapkan di kawasan pesisir pantai. Ni kita namakan dia sebagai keadaan garis pesisir. Kita tengok keadaan garis pesisir itu macam mana. Garis pesisir itu terlindung, garis pesisir itu mempunyai tiupan angin yang perlahan, maka di situ akan kerap berlaku proses pemendapan. So itu kamu kena fahamkan betul-betul. Next, tenaga ombak. Arus ombak yang memendapkan bahan yang lebih besar, yang lebih kasar di bahagian pantai yang lebih dalam dan bahan lebih halus dimendapkan di pesisir pantai. Maknanya di sini ialah tenaga ombak itu sendiri menyebabkan berlakunya pemendapan yang mana bahan yang lebih besar, biasanya ombak tidak dapat untuk membawa bahan itu sehingga ke pesisir pantai, maka ombak itu akan bahan itu akan mendap di kawasan pantai yang lebih dalam, biasanya di tengah sikitlah. Batu-batu yang besar dia akan berada di tengah, melalui proses golekan seretan kan. Batu-batu yang besar tu bila basuhan balik dia akan bawa pergi kawasan tengah dan dia akan mendap di tengah. Manakala bagi bahan-bahan yang lebih halus, lebih ringan, biasanya ombak pembina akan bawa dia ke kawasan pinggir pantai dan mendapkan di kawasan pesisir pantai. So proses pemendapan ini berlaku disebabkan oleh faktor tenaga ombak itu sendiri. Jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan apa yang telah cikgu sampaikan sekarang ni. Sehingga kita berjumpa lagi dengan video yang seterusnya. Kali ini cikgu buat video agak pendek supaya kamu lebih mudahlah untuk membuat ulang kaji, untuk mendengar semula rakaman, supaya dia tidak drag masa terlalu lama. So cikgu akan cuba untuk hasilkan video yang lebih pendek dan ringkas, untuk kamu lebih mudah untuk catch up setiap subtopik pembelajaran. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.